Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, kita terus kepada surah Al-Baqarah kita. Surah Al-Baqarah kita ayat 14. Oh, okey. Ayat 14 ya, permulaannya sebab tak ada tulis apa-apa kan? Memang ayat 14 ya. Okey, mari kita tengok buka surah Al-Baqarah ayat 14. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok ayat ni wa iza. Okey, wa kita dah kenal wa ya. Waw tu huruf waw sahaja ya adalah satu perkataan ya. Itu nak maksud dia dan kategori nama dia dalam ilmu bahasa Arab, waw itu dipanggil athaf ya. Okey, waw athaf tu maksudnya penyambung ya, dan okey. Iza bermaksud apabila dia apabila ni maksudnya apabila maksudnya benda ni belum berlaku lah ya, contohnya. So iza adalah satu kata, saya rasa zaraf kan? Ada dalam list zaraf tak rasa-rasanya? Cuba kita tengok kita punya zaraf ya. Kalau tengok kamus, bukan kamus, buku yang bahasa Arab ibadah tu, cuba tengok list kita kat depan ya. Cuba kita cari zaraf. Ustazah punya buku muka surat 99. Tengok list kat depan ya. Bagi cepat dapat page mana. Ustazah punya 99. Cuba kita tengok ada tak iza dalam tu. Zaraf ada dua. Zaraf zaman dan zaraf makan. Zaraf zaman maksudnya masa, apa-apa perkataan yang menunjukkan masa dipanggil zaraf zaman. Dan satu lagi surat 88 Ustazah. Okey, untuk kawan-kawan lain muka surat 88. Cari ada tak iza? Dalam Ustazah punya ni tak ada. Iza tidak termasuk di dalam zaraf. Dia macam dia khas, yang dia khas punya iza. Yang apa khas punya yang mana? Kat surat-surat lebih tadi. Tadi dia dah buka dah. Okay. Surat kalendarnya 119 ni. 119 sekejap ya. Dalam buku dalam tulis ni iza syarat ke? Bukan salah. 119 dalam buku yang beli sama dengan Linda lah ya? Okey, Ustazah punya ada 115. Okey, kalau masing-masing buku yang seperti beli sama-sama dengan Linda tu 115 dia iza ya, iza syarutiyah, syarat lah tu ya. 119. Dia ada 119. 119 ya. Ikut ya. So kita di sini iza bermaksud apabila. Maksud dia ya. So dia apabila ni maksudnya dia nak menceritakan perkara yang akan datang lah. Apabila anda berusaha, anda akan berjaya. Contoh macam itulah. Sebab tu dia panggil syarat tau. Sebab tu dia panggil syarat. Sebab iza di sini lebih kepada apabila kita melakukan sesuatu, makanya sesuatu akan berlaku. Itu dia panggil syarat. Maksudnya kena ada syarat dia, kena ada sesuatu lah maksudnya. Kena ada usaha, makanya pastinya natijahnya begini. Sebab itu penggunaan iza. Ya, dia panggil iza syarutiyah. Ataupun senang cerita iza syarat lah, syarutiyah adalah syarat. So dia dah ada dalam kategori dia tersendiri ya, bukan di dalam kategori zaraf tadilah ya. So nampak iza je, kita panggil dia iza syarutiyah ataupun iza syarat. Itu ya. Dari segi penggunaan dia tulis iza al-syarutiyah adalah salah satu daripada kata nama syarat. Kata nama. Kata nama tu isim jugalah sebenarnya. Kata nama syarat yang bermaksud kata sendi untuk masa akan datang. Maksudnya benda yang belum berlaku lah ya. Itu penggunaan dia. Satu lagi kata kerja lampau. Lampau tu maksudnya past fi'il madhi. Kata kerja lampau ini Ustazah punya ni ya, dalam buku Ustazah punya nota lah ya, terpulang kepada buku masing-masing, rasanya samalah penerbit sama. Kata kerja lampau ataupun fi'il madhi banyak digunakan selepas iza tadi. Dia maksudnya selepas iza dia guna fi'il madhi. Mari kita tengok kita punya dalam Quran kita tadi. Iza, lepas iza laku. Laku tu fi'il madhi lah tu. Dia dah bagi tahu kat situ ya. Bukan nak hafal pun tapi lama-lama kita akan nampak sendiri ya.
Dia bagi tahu dalam nota tu selepas iza biasanya fi'il madi dia bagi tahu dalam kita punya buku ya. Dan juga bukan saja fi'il madi, kadang kata kerja lampau fi'il madi banyak digunakan. Fi'il madi banyak digunakan selepas perkataan iza tadi ya, iza syarat ya. Seperti kata kerja mudhari'. Kadang mudhari' pun boleh juga maksudnya. Pak. Maksudnya selepas perkataan iza, fi'il madi pun boleh, fi'il mudhari' pun boleh. Dia kata banyak, tak kisahlah. Kadang-kadang kedua-duanya digunakan. Tak ada masalah. So, itu bukannya nak hafal pun ya. Cumanya tadi namanya iza syarat. Dan apabila, maksudnya ya, kalau kita terjemahkan dia lah. Okay. Waw ataf iza syarat. Cukuplah kita panggil nama kita. Dan selepasnya terpulanglah. Fi'il madi pun boleh, fi'il mudhari' pun boleh. Kalau kita tengok laku ni ada alif ziyadah di hujung. Alif ziyadah tu hanya ada untuk fi'il madi ya, dan fi'il amar juga ada alif ziyadah. Dekat fi'il mudhari' tak ada alif ziyadah. Ustazah tak hafal ya, tapi Ustazah dah tahu. So kalau kita tengok alif ziyadah sebelum ni kita kata dia di hujung kalimah. Okeylah laku, dan dia hanya ada di hujung fi'il madi ataupun fi'il amar. Tetapi fi'il itu mesti yang jamak muzakkar. So laku kita dah tahu dah fi'il madi ya ataupun fi'il amar. Tapi ni tadi dalam nota tadi dia kata selepas iza boleh ada fi'il madi ataupun fi'il mudhari'. So yang ni bukan fi'il amar lah. Kita kena belajar potong buang yang mana tak berkenaan lah. Ya, okey. So laku adalah fi'il madi untuk jamak muzakkar hum. Laku ya. Sebab dia memang hanya alif ziyadah tadi memang hanya untuk hum sahaja. Hum ya. Okey. Sekarang kita nak tengok apa asal dia. Apa maksud perkataan laku ya, dan apa asal dia. Kalau kita kata asalnya kita mesti nak tahu fi'il madi yang huwa punya. Dia memang macam tu. Bila kita belajar yang ini kita dah tahu dah laku adalah fi'il madi jamak muzakkar hum dhamir dia. Kita mesti nak tahu apa fi'il madi untuk huwa dia. Itu wajib. Bagi kita lebih fahamlah sebenarnya. Bila kita dah, sebab dalam kamus biru tu kita kena cari yang huwa punya. Kalau kita cari yang laku ni memang confirm tak jumpa. Sampai kiamat pun tak jumpa, tak? Sebab tu kita kena tahu apa fi'il madi yang asal dia mujarrad. Asal mujarrad mesti untuk huwa. Sebab di dalam kamus kita, hatta kamus pink tu, kamus Al-Farid yang setengah orang, pasti setengahnya dah ada kamus ni ya. Tengok Ustazah tunjuk Cuba tengok sebab Ustazah. Setengah dah ada yang ni ya. Setengah dah ada kamus ni, setengah tak ada. Kalau dalam kamus pink ni pun dia akan, kalau kita nak cari fi'il madi dia hanya tu yang bagi yang huwa sahaja. Sebab tu pentingnya dalam Quran dah ada segalanya yang jamak. Jadinya nak tak nak kita mesti cari apa fi'il madi dia yang asal dia yang huwa punya. Laku maksudnya bertemu ataupun berjumpa, sebab dia fi'il madi telah. Mereka telah berjumpa ataupun mereka telah bertemu. Itu maksud dia lah. So maksudnya bertemu. So ini laku. Kalau kita nak belajar daripada madi ni, kita nak balik kepada huwa kita mesti buang alif ziyadah. Huwa memang tak akan ada alif ziyadah ya. So tinggal laku. Tetapi kalau yang huwa punya biasanya semuanya baris fathah. Kalau yang fi'il madi untuk huwa biasanya semua fathah saja baris atas. Ini laku baris depan ni untuk jamak tadi ya. So kita nak belajar agak-agak, kita kata belajar meneka apakah fi'il madi asal dia ataupun mujarrad dia untuk huwa ya. So buang alif ziyadah, so tinggal laku. Tapi kalau huwa punya confirm bukan laku, laqa. Ini kita boleh kena belajar meneka macam tu. So kita pun carilah laqa. Kalau bolehkah kita cari kamus, kalau kita tak faham maksud, kita cari dalam kamus pink. Sebenarnya kan jangan takut ya tentang kena beli buku, sebab dulu-dulu pun masa Ustazah belajar, banyak guru lah, sebab bila kita belajar tu bukan bahasa Arab saja ya. Apa pun kelas kita, terpulanglah kelas apa pun, kalau kita mengikuti apa kelas pun, sebenarnya memiliki buku tu
bukan saja memudahkan proses pembelajaran, tetapi dia sesuatu yang penting sebenarnya. Jadinya tapi Ustazah bukanlah nak kata nak kena beli banyak sangat, tak. Paling basic ya, paling basic yang Ustazah cakap lah. Kalau dengan Ustazah tadi kamus biru tadi, Ustazah tunjuk ya. Kamus biru tadi yang kebiasaan ramainya dah ada. Ini ya, ini wajib. Dan yang ibadah tu, yang baru hari tu yang Linda kan, masing-masing kan. Dekat Linda tu yang ni sebenarnya ya. Ni yang ori dia, okey. Ini dia bab tau. Semua bab-bab tu ada dalamnya. Ya, semua. Macam tadi lah Iza Syartiyah ada nampak. Ya, Iza Syartiyah. Kalau yang biru tadi pula khas untuk pecahan fi'il. Fi'il madi, maklum majhul dia, mudhari' maklum majhul dia, lepas tu amar dia, lepas tu dia ada isim masdar dia, isim fa'il, isim maf'ul ya. Dan kalau kamus yang pink ni, okey, ini yang ketiga. Saya tahu ada yang sudah ada ya. Ada yang sudah memiliki tapi saya belum pernah suruh buka ya. Dan kalau boleh dapatkan ini dulu, saya beli dah lama ya, dulu-dulu rasanya RM45, dulu-dululah. Ya. Dia tulis kat sini 50, tapi dulu beli pun dah ada ramai yang dapat 45. So ini murah lah, rasanya harganya pun dah drop. Apa beza ini dengan yang tadi? Yang ini adalah ada maksud dia lah, ada maksud Melayu. Senang cerita. Bila kita mencari satu kalimah bahasa Arab tu, dia ada makna Melayu, dia ada pun makna English pun ada. Ya. Tetapi ini banyak juga dalam ni ya. Kalau perkataan kita tu isim, awal-awal muka surat tu isim saja, awal-awal lah. Dia ada list dekat depan. Dan kalau kita cari fi'il, di tengah-tengah dia sikit ada fi'il semua tau. Dan juga dekat hujung dia pula, dekat belakang-belakang dia macam-macam ada yang kamus pink ni ya. So 3 ni kira sebenarnya wajib. Ustazah tak pernah suruh sebelum ni ya, sebab Ustazah bimbang. Anda fikir mesti kena beli. Tapi belajar belum tentu belajar sampai habis. Jangan fikir macam tu. Bila kita belajar jangan fikir macam tu. Memiliki buku itu bukan sesuatunya rugi. Ya, okey. Kalau boleh dapatkan. Okey. So kalau kita cuba cari laqah, sebab dalam kamus apa pun dia hanya bagi yang asal dia saja, yang untuk huwa. Dia tak, kalau kita cari laku dalam kamus pink ni tak jumpa, dalam kamus biru pun tak jumpa. Dan kita nak tengok maksud dia. Memanglah Ustazah dah bagi tahu maksud dia, betul tak? Kan? Kalau boleh kita nak tengok ada tak maksud dia. Selalunya kalau kita tak tahu maksud, Ustazah suruh buka yang ni lah. So tapi dalam pencarian, dalam kelas Ustazah yang lain, ada yang terus cari dalam ni, ada yang terus cari dalam kamus biru. Tak ada masalah. Itu semua berguna untuk kita. Jadinya kalau kalimah yang kita tak tahu maksud, kita terus tahu maksud dia. Ya. Tapi kita nak cari yang laqah tadi tu. Betul tak? Ya, kita nak cari dia punya pecahan ni sampai kita nampak laqah. Okey, kalau siapa yang ada, mungkin sebab Ustazah dah bagi tahu maksud dia pertemuan ya. Pertemuan ataupun perjumpaan. Itu maksud dia. So kita nak buka kamus biru kita dekat belakang, cari laqah. Sebab kita nak tengok laku tadi, ya. Cari laqah lam mim nun. 230 apa ni? 6. Dia kalau macam 7 tu, dia macam 7 6 lah tu. 236 ada lam. Cuba cari laqah. Dia tak banyak sangat lam ni ya. Bawah dia memang tak ada. Second column dia laqah. Belum. Third column dia laqah pun belum juga. Kan? Okey, page sebelah dia. 237. Ya, page sebelah dia laqah. Dia mesti ada huruf sakit dekat hujung ya. Kalau tak ada laqah, kat sini kita nampak ada laqiyah. Muka surat dia 237 kolom yang pertama ya, dia agak-agak bawah separuh. 1 2 4 6 8 10 12 dari bawah. 2 4 6 8 10 12. Kita ada laqiyah. Tadi Ustazah teka laqah ya. Lepas tu kita kena belajar meneka, tahu tak? Tapi kalau page sebelah dia, kolom sebelah dia ada 2 dari bawah laqah. Dia ada la dia panjang sikit. Tak nak sebab kita punya ni la kita pendek. Ya, pada ku tu je yang kita panjang sikit kan. So kita jangan tengok yang laqah, jangan. Kalau Linda ada, Linda boleh snapshot tunjuk pada kawan ya.
Sementara yang ada buku, silakan tengok dalam buku. Dalam kamus biru di belakang muka surat 237 ya. Kolom yang pertama, Ustazah jumpa lakia. Ustazah rasa tadi Ustazah teka lakwa. Biasalah kita bukannya nak teka nak hafal semua. Ya, yang tu atau ya lakian tu ya. Okey lakia, lepas tu kita tengok nombor dia sebelah dia 157. 157 kita pergi pula kat depan. Bulatan yang hitam tu. Bulatan yang hitam tu cari page kita. 157. 157. Muka surat 62. Okey, kalau siapa cepat terus bagi page yang bawah dia. Lagi cepat kita cari ya. Okey, dia bagi kita bakia. Tak ada masalah lah. Sebab bukan semua perkataan dia mampu letak kan. So lakia. Boleh tanya tu. Tapi ada dua Lepas ya tu ada baris atas. Okey, bakia tu ada baris atas. Bakia. Lepas bakia, okey. Ada siapa yang nak tanya? Sekejap. Sebelah dia dua kan 100 tu dia 22 26 62 dengan 63 kan? Azia. 62 dengan 63. Oh dia bagi tahu dua-dua boleh. Maksudnya Kalau ikut nombor 157 tu ada dua perkataan, Bakia dengan Azia. Okey, cumanya kita tak boleh ikut Azia sebab Azia tu Hamzah. Okey, ini something baru ya. Kalau ada Hamzah jangan ikut yang ada Hamzah. Okey? Sebab Hamzah ni dia ada tersendirilah tentang dia. So jangan kita ambil yang Bakia. Ya, sebab kita punya tadi Lakia tak ada Hamzah. Okey? Kita ambil yang Bakia. So perkataan kita sebenarnya tadi lakia. So bunyi sama dah tu, cuma ba ya, ba dengan lam saja ya. Sekarang kita cuba tengok yang dia punya fi'il madhi jamak muzakkar hum. 3 yang teratas ya, 3 dari atas. Nampak? Baku. Itu ni yang kita dapat kita jumpa dalam Quran, laku. Ya, sebenarnya dalam kamus ni hujungnya ada alif. Alif dia tak ada bulat. Memanglah kamus ni dah lama ya. Kamus ni bukan penulisan Quran, sebab tu dia guna alif saja kat ujung. Tak ada masalah, sama je ya. Tapi dalam Quran kita mesti alif ziyadah lah, dia ada bulat. So maksudnya kita tengok dia asalnya bakia, lakia. So yang ni untuk hum. Tadi sebab Ustazah dah bagi tahu, okey. So sekarangnya di situ. Maksudnya okey, kita punya ayat tadi dan apabila ayat 14 ya. Dan apabila mereka telah bertemu, kalau kita terjemahkan pelik dan apabila mereka telah bertemu. Okey. Laku adalah fi'il madhi jamak muzakkar ya, dhamir dia hum. Itu. Okey. Kalau boleh kita mampu menyebut seperti itu kalau boleh ya. Okey. Tadi waw ataf, iza syarat cukuplah ya. Sabar. Siapa nak boleh ya? Silakan ya. Lepas tu laku fi'il madhi untuk jamak muzakkar. Apakah dhamir di dalamnya? Hum. Itu kalau boleh kita mampu menyebut ya. Sebab setiap fi'il ataupun perbuatan mesti ada pelaku dia. Siapa yang melakukan perbuatan tadi ya. So kita perlu tahulah di dalam laku sebenarnya dhamir dia adalah hum. Hum tu adalah pelaku kepada fi'il ni. Itu memang setiap fi'il macam tu. Okey. Masa ni kita tak nampak sangat lagi kegunaan dia. Kenapa mesti tahu hum tadi? Kita belum nampak sangat ya kat sini okey. Laku bermaksud telah bertemu. Okey, allazina di dalam list kita ya. Siapa ada buku yang bahasa Arab ibadah tu? Tengok list kat depan dia, cari nama dia isim mausul ya. Isim mausul. Kata isim adalah kata nama, mausul maksudnya penghubung, sendi juga ya, penyambung, sendi, semua samalah. Ataf tadi penghubung juga. Tapi ataf tadi tadi lain kegunaan dia dan dia ada kawan-kawan dia yang tersendirilah ya. Kalau allazina lain pula kawan-kawan dia, nama pun jatuh nama lain, isim mausul, isim satu kot. Kata hubung kan. Kata hubung. Tapi tiba tengok dia tak ada tulis isim mausul ke? Ada isim mausul. Surah 31 Ustazah. 31 kan? Okey. Siapa yang ada buku buka. Jadi kita nampak dia ada beberapa ya isim mausul.
sama dengan kalam ataf pun dia ada beberapa ikut list dia masing-masing. Kita bukan nak hafal sangat ya. Tapi yang penting dia adalah kita kata ada kawan-kawan dia lah. Ya, isim mausul samalah. Ustazah punya 30 ya. Isim mausul ni tengok penggunaan dia berbeza dengan ataf tadi ya. Kalau ataf tadi kata hubung juga ya, kata penghubung. Kalau isim mausul ni kata sendi, lebih kurang je dari segi maksud dia. Okey. Cumanya isim mausulnya dia ada penggunaan dia tersendiri. Dia ada untuk muzakkar. Kalau muzakkar ada perkataan dia. Kalau muannas ada perkataan dia. Apa? Dia bukan guna satu untuk semua, bukan. Kalau ataf tadi tak. Ataf tadi tadi dia tak guna macam tu. Dia tak peduli. Kalau ataf dan adik-beradik dia ataf rasanya ada 9 ke apa kan? Lebih kurang lah ya. So dia tak ada kena-mengena dengan muzakkar ke muannas. Tak ada. Pak. Ya, kalau macam isim mausul memang dia penggunaan dia bergantung kepada kalau muzakkar guna perkataan ni, kalau muannas guna perkataan ni, kalau seorang guna yang ni, kalau berdua guna yang ni, kalau jamak guna yang ni. Pak, dia ada pecahan-pecahan dia ya. Dia tak banyak sangat sebenarnya. So kalau kita tengok allazina, di mana kita jumpa? Di kolom al-muzakkar. Kolom tengah ya, al-muzakkar. Tengah ya. So kalau dia atas sekali dia allazi, itu kalau seorang dia lah ya, untuk huwa, allazi, allazani untuk dua orang lah, untuk huma ya. Allazina, pak, jamak muzakkar ya. Muannas pun sama. Kalau untuk seorang guna lain, berdua guna lain, jamak guna lain. Pak, tapi tak banyak sangatlah, senang. Dan allazi dengan allazina sangat banyak dalam Al-Quran. Sangat mudah kita nak ingatlah ya. Dan ada sedikit tambahan ya untuk isim mausul. Kalau dah penceritaan itu dah menceritakan tentang muzakkar, dia akan gunalah muzakkar. Seorang ke, dua orang ke jamak ya. Katalah dia penceritaan itu tidak menyebut tentang muzakkar atau muannas, katalah ya. So kita kena tengok kolom selepas dia, bawah jamak ya. Bawah jamak tu dia tulis lil aqil. Lil aqil tu untuk yang berakal, untuk manusia, tetapi dia tak khususkan muzakkar dengan muannas. Makanya dia kata umum lah, man, dia akan guna perkataan man, sesiapa. Kalau dah confirm jamak muzakkar, dia guna allazina contoh ya. Tapi kalau dia tidak khususkan muzakkar atau muannas, dia akan gunakan man, sesiapa yang. So allazina isim mausul ni mesti ada maksud yang di dalam dia. Okey, itu satu tambahan ya. Maksud dia senang cerita yang lah ya. Kalau waw tadi maksudnya dan ya. Dan kalau ayat itu tadi mengisahkan tentang bukan yang berakal, bukan manusia lah maksudnya ya. Apa yang dia akan gunakan ma, apa ni ya. Sebab ma kita dah jumpa sebelum ni, ma tu ada bermaksud ma nafi. Sebelum ni kan ada perkataan ma yang bermaksud nafi, menafikan, bermaksud tidak. Ada juga ma juga sebenarnya spelling semua sama ya. Ada yang maksud dia apakah, nampak? Ma ni pendek. Kalimah yang pendek tetapi maksud dia pelbagai. Pelbagai dan penggunaan dia pun pelbagai lah. Di sini antara penggunaan ma, bukan ma nafi saja. Nampak ma, ma nafi. Bukan. Ya, boleh jadi bergantung kepada ayat tu lah, sama ada ma tu ma nafi ataupun ma isim mausul ataupun ma pertanyaan. Guna yang itu je yang paling tiga yang paling banyak lah. Kalau ini maksud dia apa-apa yang. Kalau dia ma tu bermaksud nafi, maka maksudnya tidak. Itu saja. Kalau ma tu maksudnya pertanyaan, maka maksud dia apakah. Okey? Itu yang tiga yang paling banyak digunakan lah. Okey. Ini sahaja isim mausul, tak banyak pun sebenarnya. Kita kata ada tiga untuk muzakkar, allazi, allazani, allazina, tiga untuk muzakkar, empat untuk muannas. Muannas tu ada ekstra ya. Allati, allatani, allati, allai, allai, allati. Beza dia, allati tu yang last tu untuk perempuan tu, Allah. La dia dua harakat. Allati. Ustazah terbalik ya. Ustazah punya susunan dia terbalik sikit. Okey, beza dia bunyi dia lebih kurang dengan yang seorang punya muannas tu allati. Cuba tengok. Ini kadang sebab ini sangat mirip ya. Kalau muannas yang muannas tu yang seorang tu allati, la dia pendek. Tapi kalau jamak dia allati, la dia ada alif tu. Yang saya ingat tu. Pak, bunyi dah memang confirm sama dah. T tu sama panjang ya. Dua harakat itu punya la dia ya.
So kalau kita baca di sini Allah, allati, so ini untuk jamak muannas. Kalau yang atas tadi yang seorang tu allati, la dia terus pendek ya. Dan dia ada satu lagi lah allai, dia memang ada dua untuk jamak dia, untuk jamak muannas dia. Itu terpulanglah dia guna yang mana tak ada masalah ya. Tiga untuk muzakkar, empat untuk muannas, lepas tu tadi man ya, sesiapa yang, ma apa-apa yang. Cumanya nanti kalau dalam Quran tu ya, yang untuk dua orang tu ya, al-lazani. Okey, saya nak sebut tentang yang dua tu. Dia al-lazani ataupun al-lazaini. Dia sepatutnya dia tambah. Padahal ini penerbitan yang baru ya. Kalau Ustazah punya dah lama. Penerbitan yang baru sepatutnya kalau ikut pemahaman Ustazah lebih baik dia tambah al-lazani ataupun satu lagi al-lazaini. Sebab dia kalau untuk dua orang memang sentiasa ada dua cara. Dia macam yang bawah tu Ustazah, tapi dia za lah kan. Dia bukan yang bawah tu laki tu yang bawah laki. Yang laki yang jamak laki tu al-lazi. Dia tak nak dia za juga tapi alif tu ditukarkan kepada ya, al-lazaini. Dia itu sebenarnya untuk dua orang sentiasa ada dua cara. Ini tapi biasalah dia orang sepatutnya sebab memandangkan ini penerbitan yang baru kan, terbitan yang baru sepatutnya dia buat dua-dua lah, tak ya. Sebab yang jamak tu memang al-lazina, itu tak ada boleh tukar, tak boleh. Al-lazina tak boleh tukar untuk jamak, al-lazi pula untuk seorang tak boleh tukar, tapi untuk dua orang tu sebenarnya ada satu lagi. Sama ada al-lazani yang macam ni ataupun al-lazaini, tukarkan alif tu kepada ya mati sebenarnya. Sebab ada dalam Quran. Ya, dua-dua. So sama perempuan tu al-latani ataupun al-lataini, tukarkan alif tu kepada ya. Dua cara lah senang cerita kalau untuk dua orang. Ya. Cumanya dia tak letak di sini. So itu isim mausul ya. Okey, alhamdulillah. Kita terus lagi ya kepada kita punya ayat kita. Al-lazina tadi ya. Okey. Amanu. Okey, amanu adalah fi'il madhi. Dari mana nak agak cepat? Hujung dia alif ziyadah. Tapi kadang-kadang ada juga fi'il amar. Dia sama alif ziyadah tu, alif yang ada bulat tu memang dua. Kalau bukan jamak hum ya, jamak hum untuk fi'il madhi, dia jamak untuk fi'il amar, untuk antum. Dia memang itu sahaja. Tetapi memang yang ini amanu. Okey. Amanu ni dia jamak ya. Apa untuk yang asal dia? Kita nak tahu. Dan fi'il pula dia ada yang tadi laku tadi asal dia berapa huruf? Lakia berapa huruf? 3, tak? Yang tadi laku tadi, ya. Wa iza laku, bila kita cari laku tadi apa asal dia untuk huwa adalah lakia 3 huruf asal dia. Itu pun kita nak tahu ya. So kalau amanu asal dia ya, asal dia sebenarnya 4 huruf. Fi'il memang ada 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Itu memang itu wajib tahulah bila kita belajar ya. Amanu asalnya adalah amana. Okey, cuba Linda tunjuk kat skrin yang kertas kita jadual tasrif al-af'al. Ya. Yang sekeping tu. Dan yang lain mungkin boleh cuba cari mana di kamus biru belakang ya. Cari mana. Tu dia ada panjang lah kita kata. Ya. Sementara kawan kita post kat situ mana. Dari surat 208. Okey, 208 di belakang ya. Okey, 208. 208. Kolom yang pertama. Okey. Sebelum tengah. Mana? 222. Betul dia. Ya, tu panjang ya. Okey. Ni kawan kita tunjuk di skrin tu adalah kertas keping ni jadual tasrif al-af'al ya. Sekejap ya. Yang kawan tunjuk di skrin tu adalah satu kertas ya, sangat lengkap sebenarnya ilmu dia. Ini nak tunjuk pada kita nombor 1, fi'il dia 3 huruf, fa'ala. Tak, nombor 1 ya, sama dia tapi ain tu dia tak letak baris. Sebab kenapa dia tak baris? Huruf tengah tu boleh berubah. Perkataan ini acuan saja ya. Fa'ala ni hanya acuan. Kita ikutlah perkataan kita dalam Quran ya, tapi ikut dia tak letak baris. Fa'ala boleh, fa'ila boleh, fa'ula boleh. Sebab tu dia tak letak baris pada ain. Maksudnya 3 huruf. Okey. Dan nombor 2, af'ala 4 huruf. Itu permulaan 4 huruf. 4 huruf ni dia ada 3 jenis ya. Nombor 2, nombor 3, nombor 4.
af'ala, ya, fa'ala, fa'ala. Okey, kita punya ni mana yang kita suruh cari tadi adalah pattern nombor 4. Empat huruf ya. Kita ada 3 jenis ni, kalau boleh kita nak mahir lah. Ya, nak mahir cara dia ya. Fa'ala macam mana kita nak tahu tu panjang. Sama dengan fa tu panjang. Ikut bentuk dia tu. Ya. Okey, itu bentuk kita. Bentuk fi'il madhi 4 huruf wazan fa'ala. Kalau boleh kita sebut, sebab kertas keping ni digunakan acuan ni, belajarlah kat seluruh Malaysia. Dia gunakan pattern ni lah. Dia gunakan acuan ni. Belajarlah kat negeri mana pun. Dia akan guna yang ni. Dia tak akan guna perkataan yang lain. Ya. So kita mesti nak tahulah tadi mana kita jumpa tadi ya. 208 tadi. Dia bagi nombor sebelah dia. Mana tadi? 222. 222. Lepas tu kita pergi pula kat depan. 95. 95. Itu Muka surat 95. kawan dah bagi ya, page dia bagi page bawah. Page bawah tu senang cari. Okey, 92. Jaro. Oh, dia bagi jaro. Okey, ada siapa yang nak bertanya, nak bercakap silakan. Okey, dia bagi kita jaro. Tak ada masalah, kita punya mana. Bentuk dia dah sama. Tu panjang, lepas tu mana pendek, jaro pendek. Baris semua sama. Okey, perkataan tak ada masalah. Ikut sahaja. So cari kita punya tadi manu. Mesti ada satu lagi. Dia bagi satu saja ya. Mana manu. Okey. Okey, kita punya bentuk manu tadi ya, cari daripada ajaro fi'il madhi ya. Fi'il madhi kolom yang pertama, maklum tu. Cari sentiasa mula di situ. Jangan turun bawah sangat. Tak payah turun bawah. Start daripada fi'il madhi ya, dekat huwa tu. Mula daripada huwa, turun je baris dia. Turun sampai kita jumpa kita punya perkataan. Ajaro ya, kita punya mana ajaro nampak situlah memang. Kita jangan cari tempat lain. Manu, jaru. Sebab bentuk bunyi dia sama. Sama, lepas tu baris atas sama, lepas tu hujungnya baris depan. Di situlah kita punya manu. Bermaksud mereka telah beriman. Ya. So kalau kita tengok perkataan kita, manu adalah fi'il madhi jamak muzakkar hum. Nampak? Kita kalau boleh kita nak sebut macam tu ya. Maksudnya mereka telah beriman. Itu maksud dia. Ya, yang iman tu juga bahasa Arab ya. Daripada perkataan ni lah. Okey. Iman adalah dalam bentuk isim. Okey, lepas tu qalu. Qalu fi'il juga. Tengok ada alif ziyadah. Kita belajar hari ni kali ketiga ya, ada alif ziyadah. Ustazah cakap alif ziyadah tu kalau dia bukan fi'il madhi, fi'il amar. Salah satu ya, tapi kita tengok dulu ya. Kedua-duanya memang jamak muzakkar. Fi'il madhi ke fi'il amar memang jamak muzakkar. Cumanya kalau fi'il madhi dia untuk hum. Kalau dia fi'il amar dia untuk antum. Itu je beza dia. Okey. So qalu dulu kita dah jumpa banyak kali ya. Cuba kita tengok ke depan qala. Qala muka surat 9. Kita dah banyak kali buka. Kamus biru muka surat 9 qala. Qala, cuba kita tengok Linda tunjuk sikit bagi untuk kawan yang mungkin tak ada buku ya. Saya syorkan kalau boleh biar semua ada. Semua ada jadi mudah, lebih cepat ya. Kamus biru page 9 dari depan ya. Qala, dia telah berkata. Kalau qala, nampak? Kita kalau nak cari qalu dalam kamus biru memang tak ada memang tak jumpa. Kita mesti cari yang dia punya asal dia. Asal dia mesti untuk yang 3 huruf. Itu wajib. Ya. Okey, lepas tu qala nampak ni. Ini dah banyak kali kita buka ya. Qala, dia telah berkata. Tengok fi'il madhi ya. Fi'il madhi start daripada tu nampak? Pada hum, qalu. Ini satu yang sangat banyak. Sangat banyak dalam Quran ya. Mereka telah berkata. Dari segi maksud dia lah samalah. Fi'il madhi jamak muzakkar hum. Ya, mereka telah berkata. Asal dia ya. Asal dia adalah qala. 3 huruf. Ya, qala. Qaf, alif, lam. Cumanya di sini 3 huruf yang ada huruf illah di tengah-tengahnya. Alif tu dipanggil huruf illah ataupun bahasa Melayu dia huruf sakit. Ya. Huruf illah ada 3, alif waw ya. Dia memang tak ada baris. Ini pun wazan yang sama ke Ustazah? Wazan yang fa'ala. Sepatutnya lah wazan fa'ala, tetapi yang ini kategori yang ada huruf illah. Yang tadi tu, yang jadual tasrif al-af'al tu hanya itu untuk perkataan yang tidak ada huruf illah. Nampak? Yang ni sebenarnya yang ada huruf illah ni tak masuk di situ. Dia 3 huruf tetapi dia tak masuk dalam ni sebenarnya. Ya. Itu kategori yang ada huruf illah.
yang kertas keping ni yang kawan kita tunjukkan skrin, ini semua yang tidak ada huruf illah punya, tak ada. Okey? So ada dua jenis lah. Cumanya yang ada huruf illah tu dia tak bagi jadual skeping macam ni, tak ada. Oh, tak ada. Memang tak ada. Ya, memang tak ada. Yang penting yang jadual tasrif al-af'al ni hanya untuk perkataan yang tidak mempunyai huruf illah sahaja. Huruf illah ni dia macam susah tau. Bila mana-mana perkataan dia ada huruf illah, dia sukar. Sukar kita nak tengok, dia tak boleh ikut formula yang pada kertas keping tadi. Memang confirm tak boleh ya. So kita kena refer kepada kamus lah. Ya. Qala ya, yang ni qalu, mereka telah berkata. Okey. Fi'il madhi jamak muzakkar hum. Okey, amanna. Okey, amanna daripada perkataan tadi apa tadi? Daripada perkataan mana tadi. Sama sebenarnya ya. Mana tadi? Cuba cari dekat list kita tadi amanna, di mana kedudukan dia? Tadi kita jumpa amanu. Di mana kita jumpa dia? Cuba tengok. Tengok na kena turun bawah. Bawah turun. List tu sampai jumpa na. Ada tak hujung bawah sekali dekat nahnu? Mesti dekat nahnu. Ya. Ya, sebab nun alif tu memang untuk nahnu. Ya. So di situ sebenarnya amanna ya. Kami telah beriman. So dia dari perkataan yang sama tadilah. Amanah tadi. Okey. So di situ nun alif di situ sebenarnya kita dah tahu dia untuk nahnu. Okay. Kami telah beriman ya. Mereka telah berkata kami telah beriman. Ni fi'il madhi asalnya 4 huruf ya. Yang wazan tadilah wazan fa'ala tadi. Dhamir dia ya. Dhamir di dalam ni adalah nahnu. Itu kalau boleh kita nak nampak benda tu semualah. Nahnu kami telah beriman. Betul. Macam dia tahu kami tadi tadilah. Memang kita dah ajar. Ya, nun alif kat ujung tu memang untuk nahnunya. Jangan tengok tempat lain, tak jumpa. Ya? Okey, tak ada. Okey. Lepas tu wa iza. Dia repeat ya. Waw ataf iza syarat dia panggil. Ya, iza syarat ya. Okey. Dan selepas dia terpulanglah fi'il madhi pun boleh, fi'il mudhari' pun boleh. Tak ada masalah, dia bagi tahu ya. So khalau ada alif ziyadah. Memang bukan fi'il mudhari' lah. Ya, khalau adalah fi'il madhi. Khalau telah kembali. Ya, wa idza khalau ila syayatini, mereka telah kembali, telah pulang. So apa perkataannya asal dia? Ustazah rasa perkataan asal dia khala. Kha lam lepas tu ya maksurah. Khala. Siapa nak cepat? Siapa ada kamus pink? Sebelum ni saya memang tak pernah guna ya. Saya tak pernah suruh buka kamus pink. Cuba cari khala. Kamus pink siapa yang ada? Kalau fi'il dia mula dekat depan-depan tu dia mula isim ya. Fi'il dia mula dekat tepi page dia ada tau. Ada dia tulis dia menunjukkan di situ fi'il lah. Apa tadi? Khala. Kalau fi'il bermula page 352 permulaan kalau kita nak cari fi'il. Yang ni memang fi'il lah. Siapa ada kamus pink ya? Linda 450. Okey, kita buka dulu 450. Bola. Ya, sebab kita nak tunjuk apa maksud dia. Kalau kamus pink ni kalau kita buka kamus pink, maksudnya ustazah nak kita semua buka bagi kita nampak apa maksud perkataan tu. Ustazah memang dah tahu. Qala ya. Dia gunakan 450. Linda tolong snapshot sah. Linda kena banyak kerja sikit. Sorry ya Linda ya. Okay. Tapi sebelum ni kita tak war-warkan yang ni tapi rasanya lepas ni kita terpaksa minta maaf. 3 buku ni je ada. Ustazah confirm 3 buku ni sahaja yang wajib. Ya. Bukan apa, untuk memudahkan kita sendirilah untuk dalam proses belajar ya. Okey. 450 ini dari kamus pink. Ya, tengok kat skrin dekat ustazah punya ni ya. Pak ustazah tunjuk. Kawan kita tunjuk kat skrin tapi ni luar dia. Ada yang dah beli, ustazah tahu ya. Ini pun murah je sekarang insya-Allah. Okey, dia ada di situ khala dekat kolom yang pertama 2 ataupun 3 dari bawah kan. Tak ada masalah. Kita tengok saja apa maksud dia. Kita nak cumanya kamus pink ni dia hanya ada yang huwa sahaja. Tadi kita khalau adalah fi'il untuk jamak. Waktu pentingnya ada kamus biru tu. Ini kita nak cari maksud saja. Khala cuba cari apa maksud yang paling dekat lah. Satu, kalau kita tengok yang salah satunya menjadi kosong.
faragha, syaghara. Satu lagi, to be isolated, terasing, khala. Maksudnya dia boleh jadi bila dia bersama-sama dengan mungkin dia terasing. Rasanya nampak maksud dia di sini besar kepada yang to be isolated tu, yang terasing tu. Ya. Okey, itu besar kemungkinan maksudnya di situ. Kadang-kadang kita nak cari maksud dia memanglah dia macam tidak seperti perkataan yang kita nak cari ya. Maksudnya kalau kita tengok dalam Quran kita, mereka ni tadi ya, orang-orang kafir ni tadilah, mereka apabila, Ustazah terjemah balik ya dari awal. Dan apabila mereka telah bertemu, berjumpa dengan orang beriman, laku tadi bertemu ya, Ustazah terjemah. Dan apabila mereka telah bertemu dengan orang-orang yang beriman, manu ya, qalu, mereka mengaku, mereka berkata amanna. Orang kafir ni tadi kalau dia berjumpa dengan orang beriman, mereka mengaku amanna, kami pun beriman. Wa iza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka telah berasingan bersama, ila tu kepada sebenarnya, tapi kepada syayatinihim, syaitan-syaitan mereka. Maksudnya bila dia orang berjumpa dengan kaum dia orang, nampak dia gunakan bahasa yang sangat berbunyi. Mereka berasingan, maksudnya bukan bersama orang Islam tadi, bukan beriman tadi. Mereka berasingan bersama-sama kumpulan dia orang lah, syayati. Syayati tu syaitan, itu plural ya, plural untuk syaitan. Syayati ya. Tu maka apabila sebenarnya dia ada, kalau sebenarnya antara maksud dia telah kembali pun boleh ya. Telah berlepas pun boleh, telah berlalu pun boleh. Nampak? Become empty dia punya maksud ni terpulanglah, tapi antara yang Ustazah tahu khalau itu ada pelbagai maksud ya. Khala telah berlalu ataupun telah kembali, macam-macam lah, dia boleh banyak maksud ya. Okey. Dan apabila telah terasing kepada syaitan-syaitan mereka, maksudnya bila dia jumpa geng-geng dia lah, itu maksud dia ya. So khalau di situ fi'il madi untuk jamak muzakkar hum ya, dhamir di dalamnya hum ya, bermaksud telah kembali ataupun telah pergi pun boleh juga ya. Okey, lepas tu asal dia khala, asal dia. Dalam kamus ni, dalam kamus pink dia menggunakan alif ya, alif tadi khala ya. Tapi kalau dalam kamus biru boleh jadi dia gunakan alif ataupun dia boleh gunakan huruf ya tanpa titik, boleh juga. Ya, khala. Kita rasanya dalam Quran ada dia guna khala tetapi guna alif ni ataupun huruf ya tanpa titik, ada juga ya. Okey, ila sebelum ni kita dah ila satu perkara yang mudah ya. Dalam buku ibadah tu ada cari huruf-huruf jar. Dalam kamus ibadah, terpulanglah page masing-masing, tengok list depan paling laju. Tengok list kat depan senarai dia huruf jar, mesti ada ilah punya. Pak ilah ya. Ilah huruf jar bermaksud kepada ataupun ke, terpulanglah, itu agak-agak boleh. Dan dia ada huruf jar ada fungsi tertentu dia. Huruf jar membaris bawahkan isim selepasnya. Itu wajib ya. Dia punya undang-undang tadi. Kalau kita tengok sini ila rabbi tu, ila rabbi. Rabbi tu sebenarnya rob. Rabbu. Rabbuna, rabbana, rabbina. Nampak ba tu boleh berubah ya. Asalnya rabbu, rabbuka. Dia jadi rabbika, kenapa? Sebab perkataan ila tadi. Ya. So di sini dalam Quran kita dah ada ila huruf jar, mesti tengok selepas dia memang isim, tak ada benda lain ya. Syayati, baris bawahnya pada ti. Sorry, ni sorry, pada nun, sorry. Syayatini, nun tu baris bawah ya. Syayatin, sampai nun ya, itu adalah syaitan maksud dia. Ini plural ya, plural untuk syaitan. Syayatin, akhir dia huruf nun, so baris bawahnya pada nun tu. So di situ kita kata ila huruf jar, so syayatini sampai nun baris bawah dipanggil majrur. Memang istilah dia. Isim yang telah dibaris bawahkan, itu maksud dia majrur. Okey, jar majrur. Dan biasa dalam Quran banyak ya jar majrur, lepas tu pula jangan pandang jar tu. Jangan pedulikan ila tu. Syayatinihim, ada dhamir kat ujungnya, betul? Ada dhamir ya. So syaitan mereka. So ada mereka. So di situ isim yang disandarkan kepada dhamir. Ya, so itu dipanggil
idhafah dipanggil. Ini banyak dalam Quran ya. Jar, majrur, lepas tu jangan pandang huruf jar. Syayatinihim tu adalah idhafah. Terlalu banyak dalam Quran. Memang dia orang macam berderet-deret lah kita kata. Ya. Okey, syayatinihim. Syaitan-syaitan mereka. Maksudnya ketua-ketua mereka ataupun kumpulan mereka lah tu ya. Okey. Okey, qalu macam tadilah fi'il madhi, dhamir di dalamnya hum ya. Asal dia qala, asal dia. Ya. Inna, okey, inna nun alif confirm nahnu ya. Ha? Tetapi di sini ada perkataan inna. Okey, pernah bagi tak inna wa akhawatuha? Ustazah ada bagi tak? Kalau buku ibadah kita, siapa ada buku ibadah kita cari inna wa akhawatuha. Sementara itu kawan kita ni script tapi dalam buku kita ada ya, dalam buku ibadah inna wa akhawatuha. Ke surat mana ya? Ustazah punya muka surat 75. Page dia mungkin tengok dekat list lah, tengok dekat list paling cepat ya, di kat depan inna wa akhawatuha. Okey, inna ni ya, inna bermaksud sesungguhnya. Okey, dia ada adik-beradik dia lah. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, la. Dia ada dua, satu lagi kan page kan? Empat. Dia ada 7. Surah 75 Ustazah. Saya punya 75 ya, saya punya. Okey. Okey. 75 sama. Sama ya, alhamdulillah. Okey, benda ni perkataan inna ni tadi ya, maksudnya sesungguhnya. Itu maksud dia. Tetapi kalau anna sama maksud dia. Tapi inna, anna, ka'anna tu maksud dia lain lah pula ya. Dia dua tu je. Inna dengan anna sama maksud dia. Ini dia panggil huruf taukid dia panggil. Huruf taukid ni maksudnya penegasan. Kalau dengar perkataan sesungguhnya, pak, penegasan lah tu, tegas ya. Tapi dua tu je lah, yang ka'anna, lakinna semua tadi lain ya. Okey, maksud dari segi maksud lain tapi fungsi dia orang sama ya. Okey. Fungsi dia apa? Nama dia huruf taukid. Ya, nama dia inna. Okey. Pak, taukid penegasan. Okey, sekarang kita nak tahu fungsi dia, tugas dia. Kalau macam jar, membaris bawahkan. Kalau inna, menasabkan isim pertama, selepasnya merufukkan isim kedua selepasnya. Okey. Ustazah nak stop kat situ dulu, bukan nak stop apa. Sebab isim pertama dia mesti nasab, isim kedua dia mesti rufuk. Pegang tu, dua tu cukup. Ya, inna. Cumanya tadi nahnu tadi, na tu domir tak boleh tukar baris. Ya, tapi kebetulannya baris atas lah. Ya, kebetulannya na. Ini dia dah cantum. Kalau kita pecahkan dia sebenarnya inna nahnu. Sebenarnya kalau kita pecahkan dia balik. Ya, inna nahnu. Jadinya dia cantumkan dia jadi inna. Sesungguhnya kami. Itu maksud dia. Okey. Dan isim pertamanya di sini na tu lah nahnu. Okey, memang kebetulannya pun nasab, tak ada masalah. Kalau isim pertama dia dhamir, apa sahaja bukan sahaja dhamir dan apa-apa saja yang mabni, jangan pedulikan baris mabni tu. Memang ikut baris mabni itulah, apa-apalah terpulang. Kalau isim pertama dia dhamir, ya. Tapi kalau dia isim biasa, innallaha, dia nampak baris atas. Contohnya lah, ya, contoh ya. Tapi kalau dia dhamir dan yang seangkatan dengan dhamir yang mabni, jangan pedulikan baris dia. Okey, itu isim pertama dia. Isim yang pertamanya dia panggil isim inna. Nahnu tadi ya, na tadi dia nama dia panggil isim inna, nasab. Itu dia panggil. Ya, fathah berbaris atas. Okey, sekarang kita nak cari isim kedua dia. Isim yang kedua dia ada masa senang nampak, ada masa susah nampak. Okey. Mari kita tengok biasa kadang-kadang dia berderet-deret. Lepas inna, lepas perkataan inna, huruf taukid tadi, nampak isim pertama dia nasab, lepas tu nampak isim kedua dia rufuk. Kadang-kadang senang je nampak berderet. Tapi kadang-kadang terpisah ya. Isim pertama dengan isim kedua dia terpisah. Isim pertama dia biasa dekat dengan perkataan inna ya. Kita dah jumpa isim pertama dia nahnu tadi ya. Nah, isim kedua dia. Mari kita tengok ma'akum ya. Okey, ma'akum ni ma'akum, ma'a adalah satu kalimah ya. Kum pula dhamir. Tak? So ini sebenarnya ma'a tu ada dalam list zaraf. Ada. Kalau kita buka list zaraf kita,
Ma'a maksudnya bersama. Ada ma'a di dalam list zaraf kita. Cuba tengok. Zaraf. Bersama. Kalau siapa ada buku ibadah, boleh buka lah list zaraf, ada tak ma'a di situ? Siapa ada buku, buka buku sendiri? Nampak tak ma'a di situ? Zaraf. Ustazah, muka surat 85. 85. Terima kasih. Itu kat buku. Siapa yang ada sama buku, sebab Sirin semua buku sama lah tu. Saya rasa ya. So buka 85. Ada tak ma'a di situ? Jumpa? 85 huruf jar kan kat ni. Jaraf. Ha? 85 huruf jaraf. Jaraf. Tu huruf jar kan? Tu huruf jar. Tu jar Kak Jem. Jaraf. Kita nak zaraf. Zaraf kat Ustazah 99. 88 bukan ni. 88. 88. Dekat-dekat lah tu ya. Okey, cuba tengok ada tak ma'a. Ada. Kalau kat Ustazah punya ni ada kan Ustazah punya? Kalau Ustazah punya ada ma'a ya. Ustazah punya ada ma'a ya. So ma'a maksudnya bersama. Okey. So dia zaraf lah ma'a tu ya. Okey, kita nak cari isim kedua ya. Isim kedua selepas huruf taukid inna tadi. Tapi kita tak nampak isim kedua dia yang mesti rofok, tak ada masalah. Sebab kalau yang kita cari tu tak jumpa, dengar dulu ya. Kalau kita nak cari isim kedua tadi yang rofok tu tak jumpa, cari jar majrur. Ma'akum bukan jar majrur, tak ada masalah. Cari zaraf. Ma'akum adalah zaraf. Boleh ya. Okey. Dan kalau ada lagi, kalau tak ada yang asal kita cari tadi, isim kedua inna yang sepatutnya rofok, kalau tak ada, cari jar majrur. Satu. Okey, cari zaraf. Kalau tak ada jar majrur, cari zaraf. Sekarang ada. Kalau tak ada zaraf juga, cari jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Empat ni boleh. Boleh duduk di tempat isim kedua inna yang sepatutnya tadi, yang kita nak cari tadi, yang rofok. So sekarang itu ma'ak. Bilang banyak Ustazah, huruf jar, zaraf lagi. Jar majrur, lepas tu zaraf, lepas tu jumlah fi'liyah, lepas tu jumlah ismiyah. Boleh. Empat ni boleh duduk di tempat isim kedua untuk huruf taukid inna. Ya. Dan yang sepatutnya kita nak cari isim kedua dia tu rofok. Kita nak cari, tapi kalau tak jumpa tak ada masalah. Ya. Tu. Sudah ada lah, zaraf lah yang kedua. Isim kedua. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Dengar baik-baik ya. Okay. Ustazah nak ni sebelum kita berhenti. Okay. Benda ni benda mudah saja. Tapi kalau benda kita tak tahu memang kita rasa susah ya. Kita nak cari isim yang kedua dia. Isim yang kedua untuk huruf taukid inna dengan yang adik-beradik inna tadi lah. Inna, anna, ka'anna, lakina, la'anla, laita, la tadi sama. Undang-undang dia orang sama ya. Isim yang pertama dia orang nasab. Isim yang keduanya rofok. Itu yang asal. Kalau tak jumpa isim kedua yang kita nak cari yang rofok tu, cari jar majrur. Kalau tak ada jar majrur, cari zaraf. Ada. Kalau tak ada lagi, cari jumlah fi'liyah. Kalau tak ada lagi jumlah ismiyah. Susunan tu bebas. Bukan kata misi wajib. Misi wajib nak cari jar majrur dulu ke tak? Terpulang. Cari empat ni. Ada tak? Duduk di tempat isim kedua inna yang kita cari tadi. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Tetapi kita cakap dia ma'akum ni kita kata dia zaraf ya, dan zaraf biasa diidhafahkan. Itu biasa. Ma'akum. Kum tu. Kum tu dia disandarkan kepada kum. Boleh. Ya. So zaraf duduk di tempat isim inna yang sepatutnya rofok tu, yang kita nak cari tu. Boleh. Tak ada masalah. Undang-undang ni nanti bukan untuk ni saja, untuk yang lain juga sama sahaja. Okay. Right. Dan Ustazah nak habiskan sekali lalu je. Innama pula, innama dia memang satu kalimah ya. Dia memang diterima sebagai satu kalimah. Dia tak pegang undang-undang yang tadilah, yang inna tadi. Tak ada. Nampak macam sama Innama lepas ma'akum tu, itu terima dia sebagai satu kalimah. So dia bukan inna yang huruf taukid tadi, tak payah. Jangan nak cari isim pertama dia, isim kedua dia, tak payah. Sebab inna itu telah diterima sebagai satu kalimah saja. Ya.
So dia tidak ada undang-undang yang inna tadi lah. Okay. Okay, nahnu dhamir ya, kami. Sesungguhnya kami, nahnu dhamir untuk kami lah. Mustahzi'un, itu dia isim juga ya. Isim apa? Siapa nak sebut? Jamak sebab kami tu nahnu tu kan. Nahnu, daripada nahnu kita dah tahu dah jamak ya. So mustahzi'una, kita tahu hujung dia una tu, waw dengan nun tu hujung tu, itu jamak muzakkar ya. Okey. Cumanya yang di sini tadi yang detail dia huruf inna tadilah. Okey, tutup Linda. Linda tutup ni. Cumanya yang tadi tu bukan susah, benda tu benda yang sama je. Benda yang sama je, nanti bukan untuk ni saja, bukan untuk kes huruf inna ni, untuk kes-kes yang lain sama je. Kalau kita nak cari yang asal tak jumpa, cari empat-empat ni tadi. Okey? Boleh? Okey. Siapa yang nak tanya soalan? Silakan. Buka mikrofon kalau nak tanya. Ustazah, tolong ulang yang 4 tadi. Yang 2 ujung tercicir. Jar majrur. Okey, zaraf, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Bebas, susunan tu bebas. Tak semestinya mesti jar majrur ke tidak. Susunan tu bebas. Empat-empat ni. Ini nanti berguna untuk perkara-perkara lain banyak lagi. Sama je empat-empat ni. Okey? Untuk isim kedua inna, untuk isim kedua kana, untuk duduk di tempat macam-macam lagi senang cerita. Ingat yang ni saja tadi. Kita mencari isim kedua inna sepatutnya rufu'. Okey, inna tu penting. Inna wa akhawatuha, inna dan adik-beradiknya. Ustazah ulangi. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, la. Tujuh ni dia ada undang-undang dia ya. Yang huruf taukid tu inna dengan anna je, yang lain bukan huruf taukid. Tetapi undang-undang dia, isim pertama dia orang mesti nasab, isim kedua dia mesti rufu'. Itu undang-undang dia. Dan isim pertama biasa senang, selepas je. Kadang-kadang dalam Quran senang je, lepas inna yang adik-beradik ni tadi, nampak isim pertama nasab, nampak isim yang kedua rufu'. Itu kadang-kadang kita jumpa, kadang-kadang kita tak jumpa yang mudah tadi. Okay, isim pertamanya biasanya dekat dengan dia lah. Cumanya Ustazah nak pesan, kalau isim pertama dia dhamir dan yang seangkatan dengan dhamir yang kita panggil mabni, tak boleh tukar baris. Ya, contohnya innaki, mana boleh tukar innaka? Ya, contohlah kan. Okay, jadi kalau dhamir dan yang mana-mana mabni tak boleh tukar baris, kalau duduk di tempat isim pertama, jangan pedulikan dia tak nasab ke, jangan pedulikan. Sebab benda mabni tak boleh tukar baris ya. Dan isim pertama biasanya mudah dekat dengan dia. Isim yang kedua kadang-kadang terpisah. Boleh nampak juga kadang-kadang terpisah. Tapi yang tadi memang confirm tak ada isim yang kedua yang rufu' tu tak ada. Tak apa, cari empat-empat tadi. Kalau ada salah satu, tak ada masalah. Kita kata, kalau kita kata yang inna tadi, inna tu ada huruf inna, huruf taukid ya, huruf taukid dan huruf nasab. Untuk inna tadi, inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, la, kita kata dia huruf taukid dan huruf nasab. Okey. Isim pertama dia dipanggil isim inna nasab. Itu na tadilah, nahnu. Isim kedua dia mesti rufu'. Itu yang kita tak jumpa. Isim yang kedua tu ada nama, lupa. Isim kedua inna dipanggil khabar inna. Tambah bagi banyak lah, cukup dah. Dah banyak sangat dah. Ustazah tak ada masalah. Ustazah boleh keluar berjam-jam, tak ada masalah. Tapi you all yang mendengar. Okey, isim yang pertamanya dipanggil isim inna, mesti nasab. Isim yang keduanya dipanggil khabar inna, mesti rufu'. Itu wajib ya. Tetapi kalau tak jumpa yang rufu' tadi, cari yang empat-empat tadi. Boleh? Alright? Alhamdulillah. Okeylah, siapa nak tanya soalan? Silakan. Sila. Isim inna khabar. Ustazah, apa ni Linda nanti nak beli apa kamus biru tu ke? Linda? Linda dah ada rasanya kamus biru. Itulah hari tu kita dah beli banyak juga hari tu. So yang kali ni mungkin beli sendiri kot. Hari tu Kak Rosniza ada jumpa dekat ni kan, dekat Shopee. Boleh share kot yang tu. Cuba siapa ada link tu bagi kat kawan. Sebab hari tu Linda dah Nanti bagi link. Linda dia tu dia dah lepas dah masa tu. Dia orang ada yang beli masa waktu Linda. Dan kalau boleh kamu speak ni, kalau boleh 3 je. Ustazah janji. Lillahi ta'ala 3 ni je yang wajib. Sebab kalau ada 3 ni mudah. Satu dah ada dah. Farid. Bukan.
Farid ada. Alhamdulillah Pak. Ustazah tahu ada yang dah ada yang tak ada. Ramai juga kelas di luar sana menggunakan 3 je wajib ya. Yang pink, yang ibadah, yang ini. Ini wajib 3. Ustazah janji 3 je. Ustazah ada 10 kamu, Ustazah tak? Ustazah ada 10, lebih daripada 10 tu tak? So, yang 3 ni wajib. Kenapa? Bila ada, mudahkan kerja kawan kita tadi. Kata nanti dia nak kena share kat skrin. Tapi kita kena jugalah. Tapi kalau ada yang lain dah boleh buka lebih cepat. Lebih memudahkan kita punya kelas lah. Okey. Lagi soalan? Ada? Senang ya? Senang kan? Tapi kalau ada yang nak beli buku kamu biru tu boleh je, dah open je. Tu baik. Baiknya kawan kita tu. Open. Kita tanya kamu spring tu juga. Ya? Okay. Ustazah, Kak Zah nak yang kalau tengok page 75 tu apa yang kawan-kawan buat Tuha tu Anna tu Inna hukum dia sama. Jadi kalau Kak Anna semua tu lain-lain ke? Sama. Ada nasab? Tak. Yang apa? Semua hukum dia orang semua sama. Oh, okey. Cumanya Inna dengan Anna tu kita panggil dia huruf taukid. Itu je, yang lain bukan huruf taukid. Oh, alright. Yang menegaskan lah Inna tu. Kan Inna dengan Anna, tetapi kesemua tadi tu hukum dia orang, undang-undang dia orang semua sama. Okey? Okey, faham. Alhamdulillah. Okey, tu Ustazah nak dengar, sila tanya ya, apa saja. Kelas ni kita boleh dengar dia angguk-angguk je, sila tanya. Ustazah tak ada masalah, Ustazah tak marah. Sebab ada orang cakap dia belajar kalau tanya kena marah. Itu Ustazah tak tahu kenapa. Dia kata Ustazah kami dulu stres. Bila belajar je stres. Bila tanya je kena marah. Dengan Ustazah sila tanya. Ustazah tak marah. So okey. Kan kita nak belajar kan? Okey, yang lain ada nak tanya? Yang lain? Tak ada? Tadi betul lagi Kak Zah ternampak. Jadi keadaan An-Nawaha tu nasab tu makna baris atas ke? Betul. Nampak pada atas. Ya, tu. Ya, betul. Tadi kalau tengok muka 75, Kak An-Nafi tu Kak An-Nafi baris bawah selepas Kak Anna. Mana dia page apa 85 tadi? 75. Sekejap. Kita buka sekejap page 75. Ayat 75. Buku ibadah tadi ya? Ya, buku ibadah. Kalau nak summary tu kan dia bagi contoh-contoh ayat. Dia bagi contoh ayat yang ketiga tu. Okey. Kalau Anna itu garis bawah. Huruf jar. Sekejap. Saya cakap kadang-kadang isim yang pertama dia kebanyakan masa isim yang pertama dia selepas huruf inna wa akhawatuha. Tapi kadang-kadang terpisah. Di sini dia terpisah sebab selepas ka'anna fi uzunaihi adalah jar majrur tapi waqara tu dia punya yang nasab tu. Waqara tu. Oh, okey. Ya. Itu yang ketiga. Okey, Ustazah nak pesan, isim yang pertama dia kebanyakan masa senang dekat dengan huruf-huruf tadi tapi ada masa terpisah. Macam ni dipisahkan oleh fi uzunaihi itu adalah jar majrur. Jangan pedulikan jar majrur yang ni sebab selepas ka'anna waqara tu itu isim pertama dia yang nasab tu, waqara. Okey. Alhamdulillah. Alright. Okey. Dia memanglah kalau kita dah faham situasi dia, kalau kadang-kadang jumpa immediately, kadang-kadang dia terseparate kita kata. So tak ada masalah lah. Okey, ada soalan lain? Silakan. Tak ada ya. Dia tak ada soalan tu, alhamdulillah lah. So kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye. Salam Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Semua. Ustazah. Terima kasih semua.